InsyaAllah kita mulakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikasihi tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tama yang sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan pada hari ini, kita telah memasuki pertengahan Ramadan, dan alhamdulillah pada hari Jumaat maka kita sama-sama ingin bermuhasabah berkenaan dengan bagaimana kehidupan kita dalam bulan Ramadan ini. Adakah kita telah pun mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab yang paling penting sekali dalam bulan Ramadan ini bukanlah kita boleh beramal, kerana beramal itu adalah salah satu daripada budaya, tapi sejauh mana amalan-amalan kita itu mendapat kesan, memberi kesan dalam kehidupan kita. Kerana Nabi menggambarkan kepada kita kam min sha'im, berapa ramai orang-orang yang berpuasa, tapi tak dapat melainkan illa ju' wal 'atash. Dia dapat lapar, dapat dahaga. Berapa ramai orang yang qiyam, solat tarawih, bangun malam. Kam min qa'im fil lail. Berapa ramai orang yang bangun malam ataupun solat malam ataupun tarawih, tapi yang dapat adalah letih dan penat. Sebab itulah di pertengahan bulan Ramadan ini, antara perkara yang penting kita muhasabah ialah bagaimana kita ni telah pun mendapat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Antara anugerahnya, contohnya, kita lihat dalam bulan Ramadan ini banyak benda disebut tentang keampunan. Sehingga hadis Nabi gambarkan siapa yang masuk bulan Ramadan dan keluar daripada bulan Ramadan, kemudian dia tidak dapat keampunan Allah, seolah-olahnya bulan-bulan biasa dia tak akan dapat keampunan. Begitu. Dan di sinilah kita lihat keampunan ini dia berkaitan dengan at-taubat. Taubah, taubat. Dan taubah itu pula adalah satu perkara yang kita kata permulaan kepada perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah gambarkan dalam surah At-Taubah bagaimana orang yang dipilih oleh Allah. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang yang Allah beli, orang-orang yang Allah beli daripada diri mereka, daripada harta mereka, iaitu orang beriman tadi, dengan syurga. Yang pertama sekali ialah at-taibun, orang yang bertaubat. Jadi kita kena banyak taubat bulan Ramadan. Kenapa? Kerana taubat itu akan membersihkan kita. Tapi macam mana kita nak tahu taubat kita tu Allah terima? Ini maksud anugerah. Maksud anugerah. Jadi kita bertaubat, tetapi apabila kita tidak dapat merasai mahabbatullah, contohnya, kita tak rasa sayang ke Allah, tak rasa sayang ke Allah, tak rasa semakin dekat dengan Allah, maka itu maknanya taubat kita tu belum lagi diterima oleh Allah. Begitu. Jadi taubat ni anugerahnya ialah kita sayang ke Allah, mahabbatullah, sehingga kita sayang kepada Allah lebih daripada sayang dosa kita, mungkar kita, maksiat kita. Ini benda-benda yang kita kata anugerah. Begitu juga contohnya khusyuk. Sembahyang boleh sembahyang, tapi berapa ramai yang sembahyang ada khusyuk? Yang mana kalau tidak ada khusyuk tu seolah-olahnya macam sembahyang tu seperti tak diterima oleh Allah. Begitu. Jadi khusyuk tu kat mana? Khusyuk ni bukan boleh kita belajar, boleh kita nak tahu, nak dapat, tapi khusyuk ni juga anugerah Allah.
benda yang ada dalam hati kita, ada dalam pemikiran kita. Dan khusyuk itu datang apabila hati kita itu, pemikiran itu kita latih supaya kita tidak mengikut arus dunia, bersifat zuhud. Jadi zuhud ni anugerahnya khusyuk. Kalau kita ada sifat yang mengutamakan akhirat daripada dunia, maka Allah akan anugerahkan khusyuk. Ini contoh. Jadi banyaklah contoh-contoh anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ni sama-sama saya nak kongsi yang masih ringkas ini, iaitu yang pertama sekali, pagi-pagi tadi saya dapat satu mesej daripada Gaza, dari Palestin. Apa mesejnya? Dia kata, saudara minta tolong doa kerana kami sedang diserang oleh Israel. Jadi rupa-rupanya Gaza sekarang sedang diserang oleh Israel. Beberapa hari lepas dan masih lagi sekarang ni kita mendengar Masjid Aqsa. Masjid Aqsa diserang, kan, di mana mereka mensasarkan dua golongan. Yang pertama disebut murabitun. Murabitun ni orang yang menjaga masjid, yang duduk dalam Masjid Aqsa. Ada beberapa orang sahabat saudara kita di sana, daripada kalangan laki-laki dan perempuan, yang tinggal dekat dalam masjid itu bergile-gile. Kenapa menjaga masjid? Kalau tidak dijaga masjid itu, maka masjid itu akan dicerobohi oleh Yahudi. Macam kita hari ni tak apa, surau tak jaga pun tak apa, tak ada orang kacau. Tak ada orang kacau, tak ada orang letak macam-macam. Tapi di Masjid Aqsa, kalau masjid itu tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak ada orang dalam tu, maka orang Yahudi akan masuk. Dia akan masuk seperti yang lepas-lepas dibakar, 1969 dibakar. Sehingga mimbar Salahuddin Al-Ayyubi dibakar habis, 1969. Kemudian begitu juga dengan beberapa tahun yang lepas, 2015, 2016, yang mereka masuk dan kemudian mereka menyembur sejenis dipanggil bahan kimia, yang menyebabkan tiang-tiang menjadi reput, tiang-tiang menjadi rapuh. Bila kena sembur tu, boleh kita boleh pegang tiang tu, boleh pecah macam itu. Jadi akhirnya orang kawan-kawan kita yang ada di Palestin, di Gaza, di West Bank, di tebing barat tu, berpakat-pakat kita kena gili-gili jaga masjid, rumah Allah ni. Kerana sekiranya runtuh rumah Allah ini, maka menjadi alasan kepada mereka untuk mendirikan kuil mereka, kan, Solomon Temple. Jadi ini yang berlaku. Tiap-tiap hari mesti ada orang yang berjaga. Jadi pada hari ini, pada beberapa hari yang lepas lah, mereka masuk, askar-askarnya masuk, dan kemudian dia menyerang Murabitun. Murabitun ni buat muka apa, dia duduk dalam bilik masjid, dia etikaf. Kemudian lepas tu mereka sambil-sambil etikaf tu belajar Quran, buat pengajian, sambil-sambil menghidupkan suasana di masjid dan memerhatikanlah security lah, kan. Bayangkan kalau surau kita ni kat sini ni, kan. Bayangkan ada orang nak dengki, kan. Orang curi jam, orang curi macam-macam mikrofon ke apa, kan. Kalau tinggal sikit je curi, kan. Kalau taruh grill pun, pagar pun orang buka, kan. Saya dulu pernah belajar di US juga sekejap. Di sana ketika peristiwa Iraq diserang oleh Amerika, masa itu kempen Bush masa itu ialah mereka mahu menghancurkan Saddam Hussein. Dia kata apa? Saddam Hussein ni the biggest evil in the world, kan, setan paling besar, nak bunuh, kan. So masa tu beberapa peperangan besar, peperangan Teluk, Iraq masa tu, dan masjid menjadi sasaran. Saya ingat lagi, masa tu saya belajar lagi lah, kan, saya ingat lagi bagaimana kami bergila-gila jaga masjid. Sebab ada masjid yang dah dibakar, dibalingkan molotov cocktail, molotov yang tempat yang taruh minyak, kemudian dia taruh sumbu tu dibakar, dia lempar ke masjid. Jadi kami bergila-gila jaga masjid. Dan ada di kalangan masjid yang bukan saja dibaling molotov bom tu, kan, dia masuk, dia pukul. Jadi kami terpaksa jaga masjid bersama dengan baseball bat ni, kayu baseball, kayu baseball. Ingat lagi, gila-gila.
Kalau ada orang yang mencurigakan aja datang masjid, tengok siapa dia. Siang malam. Masa tu memang kempen Amerika hentam Saddam Hussein, hentam Islam teroris masa itulah. Jadi saya boleh bayangkan bagaimana keadaan Murab itu tiap-tiap hari berjaga. Jadi pada hari ini, pada bulan Ramadan ini, mereka telah diserang hebat. Kan? Sebagian daripada mereka dipukul, sebagian daripada mereka ditembak. Tapi walaupun dikata menggunakan peluru getah, tetapi peluru getah itu cukup untuk mencederakan. Boleh sampai peringkat mencederakan. Dan kita lihat bagaimana sebagian daripada mereka ditangkap. Jadi golongan Murabitun itu disasarkan. Dan kemudian golongan kedua, golongan yang beretikaf. Bulan Ramadan, kita nak menghampiri 10 akhir ini, ramai etikaf. So yang etikaf ni dipukul. Bayangkan kita duduk dalam masjid macam ini, datang dia dengan boot dia, dengan senjata dia, dengan cota dia tu, terus pukul, halau keluar daripada masjid, suruh keluar. Selalunya kalau dia suruh keluar tu mesti ada yang nak buat dekat masjid, selalunya begitu. Kalau tahun 2015-2016 dia mencuri artifak-artifak Islam yang ada dalam masjid. Dalam Masjid Al-Aqsa dia ada macam muzium, macam bilik menyimpan artifak daripada lama, daripada zaman Umar bin Khattab lagi, daripada zaman sahabat lagi. Simpan tu. Dan mereka simpan sebahagian itu, artikel ke dia punya barang ke sebagainya. Jadi bila mereka masuk, mereka curi. Mereka jual askar ni. Bukan curi kata benda tu jadi ganasan ke, jadi merosakkan. Dia jual untuk dijual. Dihancurkan, dijual. Jadi sekiranya kita lihat pada hari ini trend yang ada, mereka menyerang orang yang duduk dalam masjid sekarang. Siapakah mereka dua golongan ini? Iaitu yang satu golongan yang nak menjaga Masjid Al-Aqsa, yang kedua golongan yang nak menghidupkan Masjid Al-Aqsa. Yang menghidupkan roh ibadah dan perjuangan Masjid Al-Aqsa. Jadi kita lihat hari ini pagi tadi saya dapat maklumat tadi daripada mesej dari kawan di Gaza yang menggambarkan kepada kita bagaimana sekarang Gaza pula diserang ni sekarang. Jadi serangan-serangan itu adalah merupakan perkara yang biasa kita hadapi, dan malahan kita akan berhadapan dengan serangan-serangan begitu kan. Bila saya sebut tadi ada dua golongan tadi, maka sungguh sebenarnya tanda yang besar. Selepas bila mereka menyerang di situ, mereka akan membawa satu bentuk serangan-serangan yang baru di luar daripada Palestin. Saya ingat beberapa kawan-kawan yang berada di sana ketika kami pergi ke Gaza masa tu kan, dia kata kami yang di Gaza, yang kami yang di West Bank, yang di Masjid Al-Aqsa ni, sebenarnya kami adalah pertahanan terakhir kepada dunia ni. Kalau mereka berjaya mengalahkan Gaza dan mengalahkan Masjid Al-Aqsa, maka selepas ini mereka akan pergi ke tempat kamu. Jadi dia akan datang tempat kita lah. Itu yang digambarkan oleh mereka. Sebab itulah mereka menjaga sungguh-sungguh. Jadi sebab itu pada hari ini tuan-tuan dan puan macam Allah, daripada kronologi yang kita kaji, dan kita melihat sebagaimana yang berlaku kepada kita hari ini, disebut oleh Ehud Barak. Ehud Barak ni adalah bekas Perdana Menteri Israel. Dia menyatakan bahawa sesungguhnya Israel dalam keadaan yang lemah dan kita perlu perkuatkan Israel. Maka dia kata apa? Kita sedang berpecah. Kalau kita dengar berita pada hari ini pun berlaku satu krisis di mana Perdana Menteri Israel Netanyahu mahu merubah perlembagaan, menukarkan dia punya kehakiman, sistem kehakiman dia, judiciary sistem dia, supaya kehakiman sistem tu duduk di bawah parlimen. Jadi Perdana Menteri akan ada kuasa ke atas hakim dan mahkamah. Nak pilih hakim, parlimen pilih, ataupun mesti setuju parlimen. Kalau dah jatuh hukum daripada mahkamah tinggi contohnya, maka parlimen boleh batalkan hukuman tersebut. Jadi maknanya dia nak mewujudkan satu undang-undang diktatorship. Dan ini mendapat satu respon yang negatif daripada majoriti rakyat di Israel. Sehingga angkatan tentera berpecah dua. Angkatan tentera Israel pecah dua.
Kan? Angkatan Tentera Udara contohnya, bila diperintahkan untuk mereka terbangkan jet dia, jaga kawasan dia dan jaga airport dan jaga apa sebagainya, mereka tak nak buat. Menteri Pertahanan Israel sendiri menyatakan bahawa dia tak setuju dengan apa yang berlaku ni, dipecat. Tak setuju, kena pecat. Tak setuju, kena pecat. Ini sekarang berlaku di Israel. Berpecah teruk. Malah digambarkan kemungkinan besar akan berlaku civil war di dalam Israel. Perpecahan dia dah memuncak. Ini telah pun digambarkan di Ehud Barat setahun lebih yang lepas, 2 tahun yang lepas. Dan kita melihat bagaimana mereka telah berusaha sekarang ini untuk nak buat itu, maka mereka serang. Cara nak buat ialah dia serang orang Palestin. Cara serang orang Palestin supaya rakyat bersatu semula nak lawan orang Islam. Sebab ada common threat, dia kata, common ancaman yang sama. Jadi ini sedang berlaku sekarang. Dan apa yang digambarkan sebenarnya, yang digambarkan ialah bagaimana digambarkan Ehud Barat, bekas Perdana Menteri Israel. Dia kata apa? Dia kata kita kena pastikan raja kita, Malik Messiah kita panggil, supaya keluar pada tahun 2024. Ini disebut. Kalau 2024 Malik Messiah tak keluar, maka kita akan hancur, Israel akan hancur. Siapa Malik Messiah ni? Malik Messiah inilah yang kita panggil Al-Masih Dajjal. Jadi mereka merancang supaya Malik Messiah ini, Al-Masih, Raja Al-Masih, Malik ni Raja Al-Masih ni keluar. Bila dia plan? 2024. Ini perancangan dia. Dia perancangan. Jadi dicetus berbagai perkara, termasuklah perubahan undang-undang perlembagaan di Israel, yang akan juga merupakan perubahan undang-undang di seluruh dunia nanti, sama lebih kurang macam itu, dalam rangka nak menyambut kedatangan seorang raja yang akan mempunyai total control. Dipanggil mulkan jabbarian, totalitarian, diktator yang 100%, yang mana dia akan menguasai semua sekali. Jadi bila kita mengkaji dan melihat data-data yang ada ni, memang dah dekat sangat. Dan kita digambarkan oleh orang-orang Yahudi sendiri, setiap hari mereka duduk seru, panggil, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, datanglah, wahai Raja kami, datanglah. Daripada sekolah rendah, daripada sekolah tadika sampai dalam disko, menyanyikan lagu-lagu yang menyeru supaya Tuhan dia datang. Bukan dipanggil Tuhan, Tuan dia, Raja dia datang. Malahan dalam konsert yang dibuat di Riyadh, di Saudi, konsert yang dibuat di beberapa negara Arab, penyanyi-penyanyi Arab yang mungkin bukan agama Islam atau mungkin agama Islam, menyanyikan lagu-lagu yang menyeru Dajjal datang. Antaranya dia kata, Kum, ya Sayyidi, Kum, bangunlah, datanglah, wahai tuanku. Tapi dia pakai baju yang sepopok dengan mata macam itu kan. Jadi perkara ini telah mula berjalan dan berlaku. Dan inilah perkara yang sebenarnya saya sebutkan di dalam kuliah-kuliah yang lepas juga, bahawa kita kena rasai dan kena faham. Kerana 3 perkara yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya berlaku 3 perkara ini dan kita tidak mempersiapkan iman kita dan mempersiapkan amal kita, maka apa yang akan berlaku? Kita tidak akan berguna. Iman tak akan berguna, amal tidak akan berguna. Apa dia perkara tersebut? Itulah yang digambarkan sebagai naiknya matahari sebelah barat, keluarnya Dajjal, dan juga ada betul keluarnya binatang melata tadi. Sebab itulah di sini kita akan berhadapan dengan kemuncak kesusahan. Tetapi kemuncak kesusahan itu akan didesain oleh mereka, akan direka oleh mereka. Kita susah menghadapi ekonomi, kita susah berhadapan bencana alam, kita susah berhadapan dengan peperangan, kita akan susah berhadapan dengan masalah makanan dan air, kita akan susah menghadapi dengan masalah jenayah. Mungkin ada pergaduhan di negara kita ni. Contoh, mungkin akan ada huru-hara perkauman. Jadi akan mendapati berbagai-bagai kesusahan tadi. Solusinya kembali kepada raja. Raja yang mana? Al-Malik, Al-Malik, Al-Masih, Al-Malik Messiah dia panggil. Jadi sebab itulah bila sampai pada waktu itu, maka antara perkara yang penting di dalam iman kita ini ialah kita perlukan kepada kesabaran. Jadi di sini kita lihat, saya nak baca satu kisah di sini yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara
perkara yang berat yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bentuk-bentuk penyiksaan jiwa dan mental, di mana peristiwa yang berlaku apabila setelah mereka sahabat-sahabat Nabi diboikot, akan diboikot nanti, akan diboikot selama 3 tahun, kan? Nak makan pun tak ada, nak minum pun tak ada, tak diberikan, tak dibenarkan, bukan tak ada duit, tak dibenarkan berbelanja. Duit dah jadi tak laku, duit orang Islam tak laku, kan? Kalau dulu dipanggil dinar, kalau orang Islam punya dinar nak jual tak laku, kan? Akan berlaku sampai pada zaman kita nanti. Perhatikanlah, dia akan guna duit dia. Tapi pada zaman dulu, zaman Rasul dulu salam, bila orang Islam nak beli, dia akan ikut ni Muhammad punya grup kita boikot. Tak boleh, tak terima. Tak terima, sehingga anak-anak tak ada makanan, lapar. Digambarkan dalam sirah ketika peristiwa boikot, bila anak-anak menangis sampai 2 lembah dengar suara tangisan anak-anak orang Islam. Kelaparan. Kelaparan. Setelah boikot itu diangkat oleh Allah, saya pendekkan ceritalah. Kemudian lepas tu bagaimana meninggal pula Abu Talib. Lepas meninggal Abu Talib, meninggal pula isterinya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi sedih sangat. Yang paling sedihnya, selepas meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Talib, maka ketika itu Nabi nak buat dakwah di Mekah, tak boleh. Pergi mana ada yang ikut. Kenapa mengikut? Kerana tak bagi dakwah. Akhirnya Nabi tak boleh dakwah, Nabi pergi ke Taif. Pergi ke Taif, kena pula, kan? Maki, kena caci, kena hina, kena ejek, dan sebagainya. Maka inilah yang berlaku. Kita tengok apa munajat Rasulullah SAW. Saya bacakan sikit ni. Ini doa Nabi. Allahumma inni ashku ilaika dha'fan quwwati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Ya Allah, saya mengadukan kepadamu ya Allah segala kelemahan. Rasulullah sedihnya dia tadi sampai dia kata, aku mengadu pada engkau ya Allah segala kelemahan, ketidakberdayaan, aku tak berdaya, aku tak mampu nak berhadapan dengan kezaliman manusia. Kemudian kata Allah, kata Rasulullah, ya wahai zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ila man takulani, kepada siapa engkau serahkan aku? Nabi mengadu kepada Allah, kepada musuh yang memusuhi aku, atau kepada yang dekat yang engkau kuasakan kepada aku? Aku tidak peduli, asal engkau tidak memurkai aku. Jadi Nabi gambarkan pada kita ni, kita akan berhadapan kesusahan-kesusahan. Tapi bila berhadapan dengan kesusahan-kesusahan tu, apa pun berlaku, jangan sampai Allah murka kat kita. Ini penting. Jangan sampai Allah murka kat kita. Maknanya hati kita, iman kita, fikiran kita, amal kita, ibadah kita tadi, jangan sampai Allah murka. Jadi Allah gambarkan mulai Rasul SAW ini dalam hadis ini, hadis sahih, tuan-tuan. Aku yakin ampunanmu ya Allah sangat luas dan tidak terhingga. Jadi bila tak mampu tu, Nabi gambarkan bahawa Nabi minta kepada Allah keampunan bila tak berdaya. Aku berlindung dengan nur wajahmu yang menjadikan segala kegelapan terang benderang, dan nur semua persoalan dunia dan akhirat menjadi baik. Sungguh aku hanya takut kepada murka engkau ya Allah. Bagimu segala penyerahan engkau, sehingga engkau redha. Tak ada kekuasaan, tidak upaya melainkan dengan pertolongan engkau. Jadi ini antara penderitaan Nabi, yang mana hasil daripada doa ni, Nabi dah tak boleh buat apa dah. Nak dakwah tak boleh, nak buat apa tak boleh. Akhirnya berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni apa? Peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Taala untuk naik bangkit, naik sampai ke langit yang ketujuh, di Sidratul Muntaha. Baik. Jadi sebab tu pada pagi ni saya nak sama-sama mengajak saudara-saudara, tuan-tuan puan sekalian, kan, sebenarnya kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang, kan, terlalu besar kalau kita kajilah, kalau kita teliti, kan, tangisan-tangisan anak-anak orang Islam,
penderitaan mereka yang ada di mana-mana saja, termasuk di negara kita sebenarnya, kan, telah menjadi satu yang mula memuncak. Maka salah satu perkara yang penting ialah as-sabr, sabar. As-sabr, sabar. Tapi untuk kita mendapatkan panduan daripada Allah SWT melalui ayat-ayatnya dan melalui hadis-hadisnya, mari kita lihat salah satu daripada ayat Allah, surah Al-Kahfi ayat 28. Surah Al-Kahfi ayat 28. Yang Jumaat ni kita disunatkan untuk membaca ayat surah Al-Kahfi. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'an 'ainak 'anhu turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Sadaqallahul azim. Jadi ayat surah Kahfi ni dia banyak mempunyai pengajaran yang banyak. Antaranya dalam ayat ini, ayat yang nombor 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Dan bersabarlah kamu. Jadi saya sebut ni bukan untuk sekarang sahaja. Untuk sampai tahun 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030. Kenapa saya kata sampai 2030? Kerana 2030 tu agenda yang ada ialah untuk menguasai seluruh dunia. Agenda dia disebut kalau kita nak ceritakan kronologi dia, kajian dia terlalu panjang, kita tak ada masa lah. Cuma nak sebut kat sini, mereka rancang 2030 tak ada dah Islam. Itu perancangan mereka. Berjaya tak berjaya, wallahu a'lam. Tapi yang kita faham, 2028 80 tahun. Kan 80 tahun Masjid Al-Aqsa dirampas. Jadi 1948 1988 40 tahun. 40 tahun yang pertama berlaku intifadah yang pertama. Intifadah yang pertama bermulanya Yahudi serang, lepas tu angkat tangan berdamai. Budak-budak paling batu kalau kita ingat 1987 1988 pertama kali Israel minta berdamai. 2028 40 tahun kedua. Digambarkan para ulama yang mengkaji, antaranya Syekh Ahmad Yasin sendiri rahimahullah, menggambarkan insya-Allah kita akan menang sebelum 2028. Dia kata 2027. Kalau Allah izin kita menang 2028 2027, ini berdasarkan tafsirnya dalam surah Al-Maidah, surah Al-Isra, dia buat tafsir daripada kajian itu. Dia kata insya-Allah 80 tahun atau sebelum 80 tahun kita akan ambil balik Baitul Maqdis. Kita dah tahun 2023. 2024 mereka rancang Dajjal keluar. Mereka rancang, ini bukan kita ramal. Ini mereka rancang, mereka plan. Ini bukan saya buat ramalan-ramalan, tak ada, bukan. Ini mereka plan. Kalau rancangan mereka Allah izin jadi, sungguh Dajjal keluar. Kalau Allah izin tangguh, mungkin setahun dua. Wallahu a'lam, itu semua Allah punya hak, Allah punya kuasa. Tapi mereka plan. Dan sekiranya berlaku yang demikian, kalau hari ni Ramadan tahun ni Ramadan tahun sebelum 2024 besok ni, kita tak prepare diri kita dengan iman yang meningkat, makin kenal dengan Allah, makin sayang pada Allah, dekat dengan Allah, kita tak prepare amalan kita sehingga amalan kita betul-betul menyentuh hati kita. Baca Quran menyentuh hati. Boleh menangis baca Quran. Boleh menangis kita bertaubat. Boleh bangun malam merayu pada Allah. Kita semakin dekat dengan Allah. Kalau kita tak prepare, kita bimbang. Ramadan hari ini habis bulan Ramadan, kita sama macam lepas-lepas. Kita bimbang, kemungkinan besar kita tewas Dajjal datang. Ini saya bagi gambaran sungguh-sungguh tuan-tuan. Saya buat kajian sejak 1990. Masa saya belajar lagi, saya buat kajian ni. Saya tak ada terbit buku apa, sebab bukan tujuan nak terbit buku. Tapi apabila sampai tahun 2001, berlakunya 911, berlakunya perkara tersebut, saya melihat, tak boleh, kena sampaikan dengan kita kan. Maka saya mula sampaikanlah sikit-sikit daripada kuliah-kuliah yang ada, kesempatan.
Dan bila masuk tahun 2020, abad ke-21 ni, 2020 ke atas, maka perancangan yang memasuki fasa-fasa akhir, akan keluarlah raja mereka. Jadi apabila keluar raja mereka dengan tanda-tanda yang Allah gambarkan, dah sebut dalam Quran, dah sebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan sekiranya berlaku perkara itu, maka kita kena mempersiapkan diri kita. Jadi Ramadan pada tahun ini, saya bukan sebut pesta ibadah. Kalau dulu orang dia sebut pesta ibadah, pesta makan. Pesta makan ni sama macam binatang. Kalau kita kata Ramadan ni lah masa kita nak makan sedap, masa kita nak makan best-best, boleh banyak semua jenis kuih ada, contohnya. Bulan Ramadan lah pesta untuk kita beli belah, macam-macam kita boleh beli belah. Maka sebenarnya kita jauh-jauh sangat daripada perjuangan yang bakal berlaku. Tapi Ramadan bukan juga pesta ibadah. Kerana pesta ibadah, berapa ramai yang ibadah, tetapi dia dapat perkara-perkara yang lemah. Kita ramai, berapa juta pergi haji, berapa juta pergi umrah setiap tahun, tetapi di mana penyatuan dan kesatuan ummah? Bergaduh lagi ada. Nak cium Hajar Aswad pun bergaduh. Sampai satu ketika terpijak, meninggal dunia seorang, berdarah habis. Nak berebut, nak cium Hajar Aswad. Mana kekuatan umat hari ini? Tak ada. Sebab itulah saya gambarkan Ramadan pada kali ini bukan pesta ibadah. Kerana lebih lagi daripada pesta ibadah, pesta untuk membina kekuatan kebangkitan tajdid. Pesta untuk kebangkitan, pesta untuk perjuangan. Kerana digambarkan tadi bagaimana perancangan mereka nak mengeluarkan raja mereka. Ya, sebab itulah tuan-tuan dan puan Allah, saya nak gambarkan kat sini bagaimana yang digambarkan oleh ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini antara kunci. Apa dia? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah kamu untuk bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya pagi dan petang, dengan mengharapkan keredaannya. Jadi Allah kata apa? Bersabar bersama dengan orang-orang yang menyeru, para Tuhan, bersama dengan orang yang mengajak manusia kepada Allah pagi dan petang. Dan janganlah kedua matamu itu berpaling daripada mereka, kerana mengharapkan perhiasan, kerana mengharapkan dunia. Nak dunia, tinggalkan para alim, tinggalkan orang yang soleh. Nak dunia, kita tinggalkan orang yang baik-baik tadi. Maka Allah kata jangan tinggalkan. Wala tu'man aghfalna. Jangan kamu ikut pula orang-orang yang lalai hatinya, qalbahu an zikrina, hatinya lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, akannya mengikut hawa nafsu. Ya, sebab itu tuan-tuan dan Allah, pada pagi ini saya nak mengajak satu perkara. Kita tengok apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa sekarang. Mereka nak habiskan apa yang boleh habis, dan mereka nak hancurkan Gaza sekarang terserang ni. Dia hantar mesej kat saya, dia kata tolong doa. Pagi-pagi huruf doa tu, prayer tu panjang tulis, ejaan panjang. Tolong doa, kami sedang diserang. Dan yang hantar ni orang daripada Jabatan Perdana Menteri di Gaza. Yang hantar ni imam, salah seorang imam besar di sana yang menghantar ni, tolong doa, kami sedang diserang. Jadi nak sebut sini, bila kita tengok yang berlaku di sana, yang kita tengok keadaan yang berlaku di sekitar dunia ini dengan keadaan bencana alam, bencana ekonomi dan sebagainya, maka kita kembali kepada apa yang digambarkan ayat tadi, bersabar dan bersama dengan orang yang menyeru kepada Allah. Maka di sinilah ada 3 perkara yang kita nak kena buat untuk kita bersabar. Yang pertama sekali ialah hendaklah kita hidup bersama dengan sumber tarbiyah, pendidikan yang utama, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi yang pertama tuan-tuan, hidup bersama Quran. Mulai daripada hari ini, hendaklah kita mula dengan membaca. Mula baca. Dan yang kedua, mula tadabbur. Sebab yang paling penting bukan baca saja, tadabbur. Allah tegur, afala yatadabbarunal Quran
Apakah kamu tidak tadabbur Quran ataupun hati-hati kamu telah mati? Jadi Allah Ta'ala tegur kita. Maka bila kita baca Quran, Al-Quran ni mukjizat. Macam mana kita nak tahu Al-Quran ni mukjizat kepada kita, mukjizat berlaku kepada kita? Macam Ramadan yang punya penuhkan barakah, Ramadan Al-Mubarak. Macam mana Ramadan jadi barakah kepada kita? Kita pun doa tadi minta duduk mendapat barakah daripada bulan Ramadan, kan? Jadi bila kita mendekati Allah, boleh sembahyang puasa dengan baik, itu memang barakah. Macam mana Quran, mukjizat Quran boleh datang ke kita? Kita cek diri kita. Kita boleh cek kan? Boleh cek. Apabila kita membaca Al-Quran, apabila kita mentadaburkan Al-Quran, dan apabila kita menghafal, cuba menghafal Quran, 3 perkara akan berlaku. 3 perkara akan berlaku. Kalau 3 perkara ini berlaku, maka kita termasuk macam mana sahabat-sahabat Rasul SAW membaca Quran. Sama. Kalau tak, kita jadi orang lalai. Maka qadarallahu haqqa qadri. Allah kata mereka tidak meletakkan Allah sebagai Tuhan. Nabi menangis kata, ya Allah, sungguh-sungguhnya umat aku melalaikan Quran. Allah rakam dalam Quran. Tuan-tuan, nombor 1, bila kita baca Quran, hati kita tersentuh dengan Quran. Macam mana Sayyidina Abu Bakar, macam mana Sayyidina Umar tempeling adik dia. Kerana ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas tu bila dia bacakan, dia dengar surah Taha, dengar hati tersentuh. Dia kata, aku nak tengok apa yang kau baca tadi. Dia dengar, sebelum dia masuk dia dengar. Adik dia dengan suami dengan semua sahabat tengah baca Quran, surah Taha. Surah Taha baru turun wahyu Allah. Sebelum masuk dia dengar. Dia dengar. Dia bergempuh. Dia tampar adik dia terus. Omar tampar, berdarah. Kan? Walaupun kau dah ikut Engkau dah ikut Muhammad, dia kata, aku nak bunuh Muhammad, kata Umar bin Khattab radhiyallahu. Tapi hati dia bergetar sebab dengar surah Taha tadi. Maka dia, apa kau baca tadi? Aku nak tengok. Kata, kau kotor, najis, kau tak boleh baca, tak boleh pegang. Sufyan ditulis. Setelah ditulis dalam lembaran-lembaran lagi, belum jadi kitab. Kan? Jadi akhirnya adik dia kata, kalau kau nak, pergi mandi, bersihkan badan kau dulu. Umar ikut, mandi bersih, so datang balik. Dia bagi, bila bagi baca surah Taha, balik ni tengok surah Taha, ayat 1 sampai 10, tengok apa Allah tulis. Bergegar hati Umar, tersentak dia. Allah tegur dia direct. Akhirnya dia pergi jumpa Rasulullah, jumpa Nabi terus. Lepas tu terus dia mengucap kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nombor 1, mukjizat Al-Quran, bila kita baca Quran, menyentuh hati tersentuh. Kita rasa sedih, kita rasa tenang, kita rasa bahagia, atau takut dengan murka Allah. Tersentuh. Kalau tak tersentuh, kita masih lagi belum berada dalam tarbiyah Al-Quran. Sehingga menyebabkan kita kenal Allah. Bila kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah. Jadi hati kita rasa apa? Hati kita rasa sayang ke Allah. Terima kasihlah ya Allah, ada nikmat macam-macam. Terima kasihlah ya Allah, Engkau bagi aku rezeki. Terima kasihlah ya Allah, ada nyawa, aku masih ada nyawa. Kita hari ni tak sakit, sihat semua orang. Sihat kan? Semalam sihat kita. Ada salah seorang kawan saya semalam kena operate, kena kanser usus, stage 4, kena potong usus. Dia telefon saya, macam mana Ustaz, nak kena potong ke tak nak? Ada cara lain tak? Kalau dah stage 4, maknanya usus tu najis, dia tak boleh keluar, dah tersumbat, kena potong. Kalau tak potong, dia boleh meletup, pecah, mati. Bila pecah perut kita, habis, tak boleh nak recover. Jadi kena potong, tak boleh. Tapi kalau dia masih lagi belum sampai stage 4, insya-Allah boleh rawat lagi lah. Jadi potong pulang, menangis dia. Anak, kalau boleh saya tak nak potong, kalau boleh lagi itulah kan. Jadi yang pertama sekali, tuan-tuan rahmat Allah SWT, hari ini kita nak tengok
Al-Quran mesti memberikan kepada kita satu kekuatan. Macam mana kita nak tahu Al-Quran tu telah menjadi mujizat sampai ke kita? Kita baca tersentuh hati kita. Sebab tu kita nak kena baca dengan hati, jangan baca dengan lidah sahaja. Kita doa dengan hati, jangan doa dengan lidah sahaja. Kita munajat kepada Allah dengan hati kita. Jadi ini perkara yang pertama. Kenapa tuan-tuan? Kalau hati kita tidak disentuh oleh Quran, maknanya hati kita telah disentuh oleh ghairal Quran, selain Quran. Dan bila hati kita disentuh oleh selain Quran, datang Al-Masih Dajjal, kita bimbang kita termasuk dalam golongan yang akan dipengaruhi oleh Al-Masih Dajjal. Kerana Al-Masih Dajjal dia akan datang bersama miracle, bersama kita panggil mukjizat. Sebenarnya itu sihir. Dia akan datang bersama sihir. Satu ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal datang satu tempat. Dia tengok kepada seorang, ramai-ramai pengikut dia datang. Kamu kenapa sedih? Mak saya mati, bapa saya mati. Maukah aku panggil mak kamu, bapa kamu, nak jumpa tak? Maka nak jumpa. Maka dia boleh panggil orang yang dari dalam kubur, bangun, datang jumpa mak jumpa anak tadi, dan orang kampung semua tengok. Dia boleh panggil. Maka datanglah si fulan dan fulana, mak dan bapa dia datang. Kemudian dia akan cakap, wahai anakku, jangan bersedih, aku dalam keadaan baik dalam kubur. Sesungguhnya inilah Tuhan, aku dah mati, aku dah masuk kubur, aku dah tahu siapa Tuhan, siapa setan, siapa iblis. Maka ini Tuhan yang telah datang menjelma masuk ke dalam badan, tubuh badan manusia. Dia datang kerana dikasih kat engkau, sayang kat engkau, sembahlah dia. Maka kata Nabi SAW, ramai orang murtad keluar Islam, ramai orang ikut Dajjal. Sebab hidup daripada mati. Padahal yang datang itu jin, syaitan yang menyerupai mak dan ayah dia. Padahal yang datang tu Qarin. Qarin ni apa? Orang jin yang datang lahir sekali dengan kita tu. Dia dari kecil sampai besar bersama kita. Maka dia boleh menyerupai kita. Biiznillah, dengan izin Allah. Maka rosak akidah. Banyak nampak. Sampai peringkat macam tu. Dajjal punya terornya, sihir dia. Sampai macam tu. Kita nak tahu, ini betul lah ni, mak bapak aku ni. Kemudian minta izin masuk balik kubur. Jadi betul ni mak ayah aku ni. Ataupun kita yakin dengan tuan guru datang. Siapa tuan guru? Kalau kat Johor antaranya Kiai Saleh, orang jangan sebut-sebut. Contohnya dulu-dulu lah. Kiai Samsudin contohnya, orang sebut-sebut kalau di Johor lah. Kalau tempat lain banyak lagi. Tok Kenali di Kelantan. Datang bangun Tok Kenali, bangun Kiai Samsudin, bangun Kiai Saleh, bangun Tuan Guru Saleh, Haji Saleh Kedah, bangun semula, jumpa anak murid dia. Sesungguhnya inilah Tuhan, inilah Tuhan. Aku dah duduk dalam kubur, aku dah tahu. Padahal kata Nabi yang datang tu adalah syaitan, jin yang menyerupai. Jadi kita macam mana nak tahu? Datang dengan serbannya, dengan kita kata zahir di alam nyata. Jadi hebat sihir Dajjal. Di mana yang kita nampak Dajjal ni? Kita hanya akan nampak dengan basirah, dengan mata hati kita. Akan nampak wajah dia yang sebenar, akan nampak perangai dia yang sebenar, sehingga kita melarikan diri, tak bertempur dengan dia pada ketika itu. Tapi macam mana kita nak dapat basirah? Bila kita baca Quran, Al-Quran tak menyentuh hati. Bila Al-Quran tak menyentuh hati, maknanya apa? Maknanya hati kita sakit, hati kita gelap, hati kita keras, silap-silap hati kita mati. Maka pada ketika itu datang Dajjal akan menyesatkan kita. Jadi nak kena tuan-tuan, bulan Ramadan ni kita nak fokus balik macam mana sahabat-sahabat dulu fokus. Kita dekati Quran dengan hati kita, sehingga hati kita benar-benar disentuh. Baca Al-Fatihah menangis, baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Rasa kehebatan Allah, keesaan Allah, kesempurnaan Allah. Boleh melihat ini perbuatan Allah, af'al Allah. Boleh mentauhidkan Allah. Ini sifat Allah, nama Allah. Jadi benda ni semua kena belajar tuan-tuan. Jadi 3 mukjizat. Yang pertama, baca Quran menyentuh hati. Bila Quran menyentuh hati, maknanya mukjizat itu telah mula pergi ke kita. Kalau tidak, mukjizat tak sampai ke kita. Sama macam orang bukan Islam, baca Quran tak tahu apa-apa.
bakar Quran lagi. Berlaku kat Switzerland, berlaku kat mana-mana kan. Dia bakar Quran. Bukan kata nak baca, nak tengok. Bakar itu yang berlaku kepada musuh-musuh Allah. Jadi jangan kita sampai macam tu. Yang kedua, mukjizat Al-Quran, bila kita baca, kita terdorong untuk beramal. Kita makin seronok beramal. Baca Quran makin seronok beramal. Yang ketiga, terdorong ataupun kita boleh istiqamah dan sabar dengan amal. Ini tiga benda minima menunjukkan mukjizat Al-Quran telah masuk dalam hidup kita. Bila ada tiga ni, insya-Allah kita hidup bersama Quran. Dan sebab tu hari ni kita tengok balik, cek balik. Yang kedua, apa yang sahabat-sahabat buat untuk membuat mereka sentiasa bersama-sama berukhuwah. Maknanya sentiasa mencari orang-orang yang soleh. Itu sebut wasabr. Sabar kamu dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah. Jadi yang kedua, kita kena berjamaah. Jamaah bukan solat jamaah saja. Jamaah bukan kita buat gotong royong saja. Jamaah maknanya kita bersama-sama membina ukhuwah, kasih sayang atas dasar iman, atas dasar kesedaran untuk berjuang sama-sama menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan ibadah kita, menyelamatkan akhlak kita, hidup kita sebagai mukmin. Kena cari ni. Sebab tu saya nak tanya tuan, minta maaf, ni semua staff sini LPP ni. Semua orang ramai juga punya. Nak tanya, dalam kalangan ramai-ramai ni, jawab dalam hati je, jawab dalam hati. Tapi kalau nak jawab, nak angkat tangan boleh juga kan. Apa dia yang saya nak tanya? Di kalangan ramai-ramai ni, siapa sahabat kita yang betul-betul sahabat akhirat? Ada tak? Sahabat akhirat. Bukan sahabat sepejabat. Itu dah sekarang dah. Sahabat sekampung, sekarang dah. Balik ni kita balik kampung, kita konvoi sama-sama. Boleh, dah ada dah. Sahabat seakhirat maknanya apa ni antara contoh sahabat akhirat ni? Dia tengok kita dengan pandangan kasih sayang, sentiasa sama-sama nak tolong-menolong untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kalau dia duduk kat rumah seorang-seorang dia, malam-malam ke petang-petang ke siang-siang, teringat kita, terus dia doakan kita. Dan kita pula teringat dia, terus doakan dia. Dia mana doa seorang sahabat kepada sahabat dia, dalam keadaan sahabat dia tidak mengetahui dia berdoa, doa itu mustajab. Ada tak sahabat akhirat dekat sini? Contohlah. Kalau tak ada, kita bekerja berapa tahun dah kat sini? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Banyak tahun dah kerja kat sini. Rugi kita rupanya setakat sahabat LPP je. Sahabat sepejabat je. Satu kampung je, tapi sahabat tak boleh bawa sampai akhirat. Jadi Rasulullah SAW ketika mempersiapkan sahabatnya, ukhuwah di kalangan mereka tu cukup rapat. Cukup rapat. Sehingga mereka mengasihi antara satu sama lain. Timbul satu amalan apa dia? Malam-malam tolong dia doakan sahabat. Dia tahu, sahabat aku ni ada masalah. Anak nak sekolah, tak ada duit. Aku nak bagi pun aku tak mampu. Dia baru kahwin dan kemudian anak dah besar. Kemudian dah nak pergi dia sekolah. Tak cukup duit. Dan kita pula nak bagi pinjam pun tak tahu. Dia termenung ya, macam mana ni anak aku nak sekolah, ni. Atau macam mana ni anak aku sakit, isteri aku sakit, suami aku sakit, macam termenung, dia tak tahu nak buat apa. Kita pula nak tolong tak boleh, kita pun tak ada duit. Maka kita angkat tangan malam-malam, ya Allah, sesungguhnya sahabat aku ni, ya Allah, susah dia, ya Allah, sakit dia, ya Allah, anak dia, ya Allah, kau tolonglah dia, ya Allah, kau tolonglah dia. Dia doa sungguh-sungguh. Doa tu mustajab. Doa tu mustajab. Allah bagi langsung gitu. Ada tak? Kalau tak ada, rugilah kita. Kita ada sahabat dunia. Sahabat sama-sama karaoke ada. Sahabat sama-sama pergi pancing ada. Sahabat-sahabat main bola ada. Sahabat pergi mengetih ada. Sahabat sama-sama duduk mengumpat dan fitnah ada kan? Tapi sahabat akhirat tak ada. Di mana kekuatan kita? Kekuatan kita bukan seorang-seorang. Kekuatan kita bila kita bersama-sama sahabat kita yang soleh tadi. Jadi Nabi kumpulkan. Ini kita kena buat semula. Bina ikatan hakikat jamaah yang sebenar. Berdasarkan ukhuwah lillah fillah. Jadi lepas ni kena carilah sahabat akhirat. Cuba tanya, engkau sahabat akhirat aku tak? Bukan. Engkau bukan. Nabi siapa? Rupanya imam gitu tu. Rupanya kita punya bos kita rupanya. Rupanya bos kita tu
Tiap-tiap hari doakan untuk semua. Ada disebut satu-satu. Dan setiap kali kita doa untuk sahabat kita, setiap kali kita doa untuk sahabat kita, 50 malaikat akan doa untuk kita. Tu benda yang sama. Kan? Tambahan lagi bulan Ramadan. Baik itu yang kedua, berhidup bersama jamaah. Ini kena buat ni. Sebelum Dajjal keluar ni, kita kena ada ni. Hidup bersama jamaah. Yang ketiga, yang Nabi kumpul, Nabi buat bersama-sama dalam peringkat awal terutamanya, membina kekuatan. Nabi membina sahabat-sahabat di dalam satu pusat tarbiyah. Kalau di Mekah, di rumah Arkam bin Abi Arkam radhiyallahu anhu. Arkam bin Abi Arkam ni bukan jamaah Arkam tu. Arkam bin Abi Arkam ni radhiyallahu anhu, nama sahabat. Jadi kumpul kat rumah dia semua. Duduk menjadi pusat markas, sama-sama berbincang, sama-sama bertukar-tukar pandangan, selesaikan masalah. Bila pergi ke Madinah, Masjid Nabi menjadi markas, menjadi pusat. Jadi kita kena ada tempat yang kita boleh bertemu untuk membina. Mungkin masjid, mungkin surau, mungkin mana-mana tempat, kena ada tempat untuk kita beraktiviti. Di situlah mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kan barakahnya. Jadi sebab tu pada Ramadan pada kali ini saya menyuruhlah diri saya sendiri dan tuan-tuan puan-puan sekalian, saudara-saudari sekalian, ingatlah, saya sebenarnya kan benda yang menyebabkan saya banyak cerita mengenai akhir zaman bila saya mengkaji itu, bila satu ketika saya diberikan satu pandangan dan Allah memandangkan kepada saya bagaimana ramai yang akan mati sia-sia, ramai yang akan sesat. Bila saya mendapat gambaran begitu, tak boleh, saya kena sampaikan juga. Dan pada hari ini saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan salah satu daripada perkara yang dibimbangi oleh para sahabat, iaitu keluarnya Al-Masih Dajjal. Dan keluarnya Al-Masih Dajjal ini suatu yang mutawatir, suatu yang sahih, memang ada di dalam hadis-hadisnya. Juga ada dalam Quran, walaupun Allah tak sebut Dajjal itu secara jelas, secara Dajjal begitu, tapi ada dalam Quran yang ulama-ulama mentafsirkannya. Dan kemudian nak sebut kat sini, itu kemuncak. Maka mereka rancang 2024, mungkin 2025, mungkin 2023, hujung-hujung, wallahu alam. Dan marilah kita mengambil peluang bulan Ramadan untuk membina kekuatan. Macam mana membina kekuatan? Nombor satu, carilah ilmu, orang-orang yang boleh memberi ilmu. Kedua, carilah orang yang boleh membimbing kita, yang boleh membimbing kita. Yang ketiga, carilah sahabat yang boleh bersama kita untuk menuju kepada kebaikan. Yang keempat, hiduplah bersama perjuangan yang ada. Kita kena kenal apa yang berlaku, insya-Allah. Dekatkan diri kita dengan Quran, dekatkan diri kita dengan masjid dan surau. Mudah-mudahan Allah berikan barakah pada kita, insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak sebagai peringatan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah dengan iman Islam, istiqamah dengan amalan-amalan soleh, insya-Allah. Jadi itulah subhanallah, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah kita baca doa Rabbi ta'awuzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wa Allahumma rabitataha wa dimuttaha wa hdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمت على شهادتي في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم الناصر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك.
Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mawsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la qala min zalika ya ni'mal mujib. Allahumma inna na'udzubika min 'azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min 'azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.